Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita sambung kita punya pelajaran. Seterusnya adalah dalam tajuk 12.5, isu kesihatan berkaitan sistem saraf pusat, buku teks, buku teks, muka surat 230. Ada banyak penyakit yang berkaitan dengan sistem saraf. Yang pertama, sklerosis berganda, akibat ketidaknormalan sistem keimunan yang menyerang salut myelin dalam otak dan saraf tunjang dan menyebabkan menghalang penghantaran impuls dari maknanya masuk dan keluar otak. Jadi kat mana salut myelin tu? Kita buka muka surat berapa nak tahu salut myelin tu. Okey. Muka surat 223. Salut myelin tu yang membran penebat yang menyaluti akson. Jadi selain daripada membran dia menyaluti akson, dia juga sebagai membekal nutrien kepada akson, dan juga melindungi neuron daripada kecederaan. Okey, seterusnya itu salut myelin. Jadi kalau yang itu terosak, dia tidak ada nutrien untuk akson. Okey, kita teruskan lagi. Jadi kerosakan salut myelin menghalang penghantaran impuls sebab dia jadi akson kita atau neuron kita tidak berfungsi dengan betul, sebab neuron tu sendiri tak sihat. Macam mana impuls nak lalu. Okey. Seterusnya penyakit kedua iaitu penyakit eczema, menyebabkan kehilangan keupayaan untuk menakul dan menjaga diri sendiri. Dia menyebabkan berterlalu, mudah lupa, hilang arah, atau tak tahu nak pergi mana. Rasa nak buat yang kecil tapi tak tahu nak pergi mana. Tak tahu nak pergi mana. Dia tak tahu nak pergi mana. Rasa buat yang kecil ke besar. Itu penyakit eczema. Rasa nak makan tapi dia tak tahu nak pergi mana. Keluar rumah ke? Rasa patutnya dah azan, dia tahu dia kena solat. Dia solat, dia lupa ambil sembahyang. Ataupun dia ambil sembahyang tapi lupa kiblat. Dia ikut arah mana saja yang dia suka. Okey. Padahal dia dah lazim buat solat setiap hari. Tapi bila kena penyakit eczema, dia lupa. Dia boleh lupa, bukan siasa lupa. Dia senang lupa. Ada juga macam tu. Okey. Sekiranya kerosakan otak berterusan, pesakit akan kehilangan kebolehan untuk membaca, menulis, makan, berjalan dan bertutur. Maknanya apabila dah lama sangat penyakit nyanyuk, senang kata kan. Lama dia tak tahu nak cakap dah, sebab dia tak tahu nak cakap apa. Dia boleh cakap tapi dia tak tahu nak cakap apa. Dia boleh berjalan tapi dia tak tahu nak buat apa. Dia boleh duduk kat kursi je, dia tak tahu nak buat apa, nak pergi mana. Dia tak tahu, dia duduk je. Ada macam tu, dia makna dah terlampau nyanyuk tu, dah terlampau teruk lah. Okey, seterusnya yang ketiga adalah penyakit Parkinson, penyusutan sistem saraf yang menyebabkan anggota badan, rahang, kaki, muka seseorang seperti terketar-ketar. Ramai kita tengok ada tangan getar-getar, ataupun pipi ni, rahang ni getar-getar gitu. Atau mata ni saya kelip. Sebab dah pipi, dia punya otot yang mengawal pipi tu dah tak ada sistem saraf dia dah tak ada kawalan dah. Ikut sukalah dia nak bergetar, nak mengecut, mengembang. Sistem saraf tu dah rosak gitu. Dan juga untuk mengawal postur dan keseimbangan badan. Jadi dia nak jalan pun terketar-ketar. Sebab sistem saraf dia tidak boleh mengawal otot kaki.
Otot kaki patutnya jalan tu otot bicep yang tricep, mengecut mengendur, quadricep, bicep femoris, otot kan. Tapi sekarang ikut sukalah otot tu bila nak mengecut ke, bila nak mengendur ke. So dia lambat nak jalan. Okey, itu penyakit Parkinson. Seterusnya penyakit Lou Gehrig, lateral sclerosis. Sklerosis, penyakit ini disebabkan oleh kemerosotan atau kematian neuron motor yang mengawal pergerakan otot seperti mengunyah, berjalan dan bertutur. Yang ini hanya pada muka. Pada muka. Biasanya orang yang mengalami ni ada orang yang selepas dia mini stroke atau kena stroke, dia akan sengit muka, betul. So dia nak cakap pun dia pakai mulut yang sebelah ni. Yang sebelah ni memang ke bawah. Gitu. Mengunyah pun dia boleh mengunyah sebelah sini je. Sebelah kan gigi sebelah sini tak berfungsi. Jadi susahlah nak kunyah. Tutup mulut tak boleh katuk. Kan? Tu. Okey, seterusnya penyakit Attention Deficit Hyperactive Disorder ADHD, sejenis penyakit otak yang menyebabkan seorang menjadi hyperaktif, tidak boleh memberi tumpuan dan mudah menjadi bosan. Biasanya yang ini adalah sejak lahir biasanya lah. Seorang budak ni tak boleh duduk dah. Dia tak boleh tengok TV. Dia tak boleh tengok TV dan fokus pada TV. Dan dia juga tidak boleh, kebanyakannya tidak boleh juga fokus pada handset. Handset tengok. Kecuali memang apa yang ditengok dekat handset tu boleh mengalihkan dia punya pandangan otot saraf mata dia tu supaya menjadi fokus. Maknanya otak dia tu tertarik sangat apa yang ada dalam handset tu. Biasanya kalau handset memang tertarik sangatlah kan awak kan. Tapi bila orang yang hyperaktif ni dia memang tak boleh. Kecuali dia dilatih. Okey, ini tengok ni handset ni, tengok betul-betul dia dilatih. Tapi dengan secara yang sangat sabar. Ada juga, tapi ada juga yang boleh dengan handset. Tapi bila handset saja yang boleh menarik dia, dia akan lama-lama takut kerosakan mata. Dia juga mempengaruhi saraf otak juga. Seterusnya penyakit autism, iaitu sejenis penyakit berkaitan pengembangan saraf dalam otak, menyebabkan seorang individu mengalami masalah berkomunikasi dan berinteraksi. Okey, autism ni dia lambat untuk respon. Kita tanya, dah makan dah? Tahu, dia akan lama dia nak jawab, dah ke belum. Okey. Ataupun bila dalam kelas dia tanya, siapa yang dah siap kerja? Dia akan lama. Jadi sebagai guru kita akan pergi, Umar, awak dah siap dah kerja awak? Dia boleh fokus tengok muka cikgu, baru dia jawab dah. Dia lambat. Dia lambat. Dia dengar. Tapi dia nak jawab tu, maknanya sepatutnya dia jawab dah. Tapi apa yang dia dengar tu, impuls tu, lalu dari sinap ke sinap tu lambat. Neurotransmitter dia lambat terhasil. Jadi perkataan yang sepatutnya menyebabkan dia jawab dah tu, dia lambat. Tunggu bila dia boleh apa yang cikgu tanya tu boleh dia dia interpretasikan atau dia ditafsirkan apa yang cikgu ni cakap. Okey, itu autism. Okey, seterusnya penyakit seterusnya epilepsi. Kejadian aktiviti tidak normal di bahagian tertentu otak menyebabkan sel-sel saraf mengeluarkan isyarat yang luar biasa. Seorang yang mengalami epilepsi mungkin keadaan tidak sedar dan mengalami kekejangan otot. Okey, yang ini pun boleh menyebabkan, mungkin disebabkan terlampau berfikir, menyebabkan dia kemurungan. Kemurungan ini boleh menyebabkan isyarat-isyarat luar biasa. Jadi isyarat luar biasa ni yang dia merasa dia dengar. Kan, dia dengar benda-benda suara, padahal dia hanya isyarat
yang ada di dalam dia punya otak saja, iaitu di dalam sel-sel otak dia, bahagian geganti dia tu, neuron geganti dia mengeluarkan isyarat-isyarat lain. Sepatutnya impas yang datang tu, okey, kita tanya dah makan. Sepatutnya impas ganti kata okey, jawab kat cikgu sudah. Tapi impas ganti cakap tengok kanan, tengok kiri. Jadi dia tak jawab, cikgu jawab, cikgu tanya tu dah siap ke belum ke jawab, dia tengok kanan, dia tengok kiri. Okey, lepas tu dia menangis ataupun dia marah sebab apa yang dia tengok dia tak apa pasal, so dia marah. So dia marah kat orang lain, dia marah kat cikgu. Ataupun dia menangis sebab respon tu dia tak ke cikgu, jadi dia sendiri bimbang, dia sendiri. Itu yang menyebabkan kemurungan. Okey, bila keadaan tu dia lama-lama dia akan kemurungan, dan dia itulah yang sekarang ni bila keadaan, contohnya lah dalam keadaan COVID ni kan, dengan tak ada duit nak makan, nak bagi untuk sara diri, keluarga, jadi dia pening. Dia pening. Sebab apa namanya pening? Sepatutnya dia bangun, okey, cari kerja, tapi tidak. Dia sepatutnya bangun, ganti kata okey, pergi keluar cari kerja, tanya orang ada tak kerja kosong, tapi ganti kata tak. Okey, neuron ganti kata kita duduk diam-diam lah, kita duduk tepi lah, kita duduk belakang rumah lah, kita duduk atas rumah lah, kita tengok angin-angin luar. Dari kita gitu. Neuron ganti kata lain, isyarat yang dikeluarkan tu lain, ya. Jadi dia pun naik atas rumah. Tak lama lepas atas rumah dia tengok, bagus juga ganti ni kata kan. Neuron ganti mengeluarkan satu, bagus juga kalau kita lompat, terjun, habis masalah. Okey, dia pun terjun. Okey, jadi isyarat yang dikeluarkan oleh otak tu lain ya daripada yang sepatutnya, yang lazim. Okey, seterusnya otak, lumpuh otak disebabkan oleh kerosakan otak sebelum atau selepas kelahiran. Okey, penyakit ini menyebabkan kegagalan otot dan keupayaan motor, pergerakan dengan fungsi dengan sempurna. Ada ya lahir dengan sakit saraf menyebabkan kaki dia tidak boleh berjalan ataupun kaki dia bengkok. Itu menyebabkan saraf. Dia tidak boleh berjalan, dia tak boleh panjat tangga. Ada juga dia boleh jalan, dia lahir boleh jalan sikit-sikit, dia jalan, tapi dia tak boleh panjat tangga sebabnya otot saraf dia tu tidak boleh bengkok dan mengejut untuk panjat tangga. Berjalan perlahan saja biasanya. Okey, jadi itu sampai situ kita punya 12.5. Seterusnya ini penyakit tapi ada juga penyakit yang dibuat sendiri, iaitu yang pilihan sendiri, iaitu penyalahgunaan dadah dan alkohol. Okey, apakah kesan penyalahgunaan dadah? Menyebabkan ketagihan, menyebabkan gejala saraf seperti menggeletar, berpeluh, muntah sekiranya dadah tidak diambil. Maknanya orang yang isap dadah ni, kalau dia sentiasa dapat dadah, dia memang macam normal. Tapi bila tiba-tiba dia tidak ada duit nak beli dadah, jadi itu yang menyebabkan dia menjadi gerak balas atau respon yang negatif. Jadi sepatutnya dia berada dalam keadaan hayal, kan? Hayal dadah ni menghayalkan, menghayalkan, jadi melembabkan penghasilan neurotransmitter di sinaps. Jadi dia menghayalkan. Tapi hayal ni dia sukalah, dia suka hayal. Dia memang pilihan dia nak jadi hayal, kalau nak selesaikan masalah. Tapi bila dia tak dapat dadah tu, dia tak hayal, tapi menyebabkan lain. Dia perlukan dadah tu untuk sentiasa berhayal dengan diri sendiri tanpa memikirkan masalah.
Tu yang dia nak. Hidup tu sentiasa berkhayal. Tanpa masalah. Tu yang dia nak. Itu orang yang hisap dadah sebetulnya. Dia nak dalam keadaan sentiasa suka-suka, gembira, berhayal. Itu. Seterusnya, bahan-bahan yang ada di dalam dadah dan alkohol. Dadah perangsang, kesan dia meningkatkan aktiviti sistem saraf pusat yang menyebabkan berlebihan, menyebabkan keadaan seronok yang bersifat sementara. Dan bila dia seronok dia habis, dia akan menyebabkan kemurungan. Okey. Seterusnya, dadah penenang, melambatkan penghantaran impas saraf, menenangkan fikiran seseorang. Yang ini biasanya diberi pada orang yang mengalami epilepsi. Epilepsi atau yang hyperaktif. Yang hyperaktif major. Maknanya dia hyperaktif menyebabkan dia sentiasa memanjat. Dia tak tidur. Dia boleh tak tidur 2-3 hari. Bila dia tak tidur, otot dia penat. Dia akan menyebabkan kekejangan. Jadi untuk mengawal dia supaya tidak mengalami kejang, kita diberi ubat dadah menang supaya dia tenang dan dia boleh tidur, otak dia berehat, otot dia berehat. Jadi dia tidak akan mengalami kekejangan otot atau sawan. Seterusnya, jenis dadah ketiga, dadah khayalan, untuk berhalusinasi, melegakan kesakitan dan kegelisahan. Yang ini, dadah khayalan ni, satu contoh dia yang kesan dia sangat sedikit adalah paracetamol contohnya, untuk melegakan kesakitan. Tapi sebetulnya dia bukan menghilangkan kesakitan. Dia hanya mengawal kita punya sistem saraf, neurotransmitter yang mengawal kesakitan tu tidak dilepaskan, tidak dihasilkan melalui sinaps. Dia disimpan sahaja di akson. Jadi kita tak rasa sakit. Okey. Dan juga kegelisahan. Yang ini juga untuk yang epilepsi atau hyperaktif yang sedikit. Diberi kepada dadah khayalan. Dan yang berhalusinasi inilah yang penagih-penagih dadah suka. Duduk dalam hayal. Hayal dia masalahnya dia tetap lapar. Dia tetap nak makan. Dia bukan hayalkan perut dia. Dia hanya hayalkan otak dia. Perut tak. Tetap haus. Tetap haus. Dia tetap juga nak minum. Nak minum yang sedap. Makan yang sedap. Dia jadi mencuri. Dan bila dia berhenti berhalusinasi, dia dah masuk dalam alam realiti, dia nak lagi berhalusinasi. Kan dia dah ketagih. So dia tak ada duit. Sebab dia berhalusinasi, mana dia kerja? So dia mencurilah, merompaklah, menyamunlah. Okey. Seterusnya, dadah narkotik melambatkan fungsi normal otak. Juga untuk penagih dadah juga ambil narkotik. Seterusnya, alkohol mengganggu koordinasi dan pemikiran, melambatkan pemindahan impas saraf. Yang ini, alkohol yang ini biasanya kita sebut arak. So dia bawa kereta pun dia rasa jalan dia lurus, tapi rupanya bengkok, dia pun masuk gaung. Macam tu. Ataupun dia kata dia sepatutnya jalan dia jalan sehala dan dia masuk jalan yang berlainan arah. Dia kata dia ingat seronoknya berlainan arah. Padahal dia dah masuk jalan orang lain. Dan melanggar orang lain. Okey. Itu tajuk 12.6 dan kita sebagai kerja rumah siapkan praktis formatif 12.5. Okey. Sekian, terima kasih.